إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. Yang dikasihi pengurusi majlis selaku tuan imam, pegawai syarak, hadirin masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak terhingganya kerana kita telah ditaksiskan oleh Allah Ta'ala pada azal menjadi umat bagi insan yang termulia, umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan. Laula kama kanatil aflaq, tidak kena engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak jadikan semua makhluk. Itu insan yang sangat mulia, yang mana ia merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketinggian martabat, kemuliaan, keistimewaan, keagungan yang sangat dahsyat, dikenali sebelum lahirnya di bumi, dimasyhurkan sehingga bertawassul Nabi Adam alaihi salam, fatawassala Adamu min zambihi faqad ihtada ma yaqtadi bi abihi. Fatawassala Adamu min zambihi, telah bertawassullah datuk kita Nabi Adam alaihi salam daripada kesilapan atau ketersilapan yang mempunyai hikmah yang besar yang kita maklum, termakan buah larangan. Lalu Nabi Adam bertawassul, fatawassala Adamu min zambihi, dengan keberkatan Rasulullah SAW, faqad ihtada man yaqtadi bi abihi, maka mendapat hidayatlah petunjuk orang yang mengikut akan datuknya Adam alaihissalam. Kalau baginda Rasulullah SAW, Nabi Adam alaihissalam bertawassul dengan kemegahan, kemuliaan, ketinggian martabat baginda SAW yang sangat tinggi, maka siapakah kita? Ya, maka kita gunakan tawassul kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak lapas-lapas yang digunakan. Ini menunjukkan bahawasanya pertama kita wajib mengetahui
mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, zahir dan batin. Siapakah ia baginda sallallahu alaihi wasallam? Kerana tanpa pengenalan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita hanya mengikrarkan keimanan kepada baginda, sekadar beriman. Sebab tu power tarikan kalbi kita kurang. Dan bila manusia itu kurang mengenal, maka kecintaannya tidak berapa kuat. Dan kecintaan yang tidak begitu kuat membawa kepada resiko lemah diri kita untuk menjadikan Rasul sebagai qudwah, sebagai ikutan. Dan ia adalah merupakan perkara yang menjadi satu kunci besar yang Rasulullah SAW menyatakan sendiri, man tamassaka bisunnati dakhalal jannah. Barang siapa yang bertamasuk, berpegang sungguh dengan sunnahku, maka jaminan syurga untuknya. Maka oleh kerana itu, untuk membina mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi para ulama muktabar, para aulia illahi ta'ala, menyusun berbagai-bagai kitab sirah yang berbagai bentuk. Kalau masyhur di kita macam kitab Barzanji, yang dalam bentuk Syekh Ja'far Al-Barzanji, itu wali besar kan, ulama besar, wali besar yang mengarang kitab. Batu keberkatan ni sampai sekarang dipakai lagi penulisan, yang mana dalam tu menceritakan kisah-kisah sirah secara ringkas. Ya, Barzanji itu kisah sirah nabawiyah secara ringkas, daripada awal nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada menceritakan mukjizat baginda dan seterusnya. Dan begitu juga karangan yang dibaca Barzanji dalam bentuk maknanya mengingati Rasulullah SAW berbagai bentuk, kitab-kitab maulid, dibai dan sebagainya yang dibaca khususnya di negeri kita Melaka banyak. Dan alhamdulillah ada yang buat maknanya selawat dalam bentuk arba'in 40 hari. Itu semua benda-benda yang menjurus ke arah menarik jiwa kita supaya merapatkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalbi insan itu rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terlahir rasa cinta, mahabbah. Dan apabila mahabbatur Rasul tersirat, terpahat di kalbi insan, maka rahsia besar di situ ialah kita akan merasa ringan, bahkan merasa seronok mengamalkan segala arahan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ letaknya kejayaan insan dalam mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, di seluruh dunia umat Islam menyambut berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai cara yang tidak mukhalif li syar'i, yang tidak menyalahi bagi syarak, mengingati peristiwa besar kelahiran nur insan yang sangat mulia, yang menyinari seluruh alam daripada kegelapan syirik, dikeluarkan menjadi suasana cahaya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu lemah lisan kita untuk mensifatkan kemuliaan, ketinggian, kehaibatan, kedahsyatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa kamislihi syai' fil khalaq. Rasulullah ni title dia laisa kamislihi syai' fil khalq. Ya, dia kena kait belakang fil khalqi, di kalangan makhluk. Kalau laisa kamislihi syai' itu sifat Tuhan. Ya, tidak ada satu yang seumpama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang lain. Itu kehebatan yang sangat dahsyat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang dan rahmatnya memilih kita insan yang kerdil ini di akhir zaman dapat bernabikan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dapat duduk menjadi ummatul ijabah, umat yang menerima, iaitu apa yang diseru oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, mengenali ketinggian baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bentuk,
adalah menjadi kewajipan kepada kita supaya tertanamnya kesedaran yang mendalam dalam jiwa kita tentang siapakah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat malang kalau ada umat Islam yang bernama dengan nama Islam, tapi dia lebih mengenali artis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenali tokoh-tokoh yang tidak sepatutnya, kerana dikenal pun tak apa, terjadi terbalik. Sebab tu akhir zaman Rasulullah ini akan menjadi la yabqa minal Islam illa ismuh wala minal Quran illa darsu al-hadis. Akan berlaku di akhir zaman, tidak tinggal Islam itu melainkan nama saja, dan tidak ada Quran melainkan dibaca saja. Mana penghayatan dia. Jadi untuk menuju kepada penghayatan yang membawa mencetuskan kekuatan iman, kekuatan akidah dan konteks takarrub kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW lah kunci segala-galanya. Kunci bagi segala-gala ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan insan tadi tidak akan diterima keimanan kalau mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada agama macam contoh Kristian, dia mengaku ketuhanan walaupun pengakuan dia tak betul. Dia mengiktiraf, tapi kerasulan Rasul dia tak terima. Itu menyebabkan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka membelakangkan utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menyambut Maulidi Rasul, memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan satu titik kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan titik kecintaan ini akan subur dan akan lebih terang dan lebih membesar dalam kalbi kita untuk kita merapatkan hubungan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga di mana saja kita berjalan kita berasa bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu satu profesor ulama besar di Syria, Profesor Syekh Rajab Dib, dia mengatakan mengikut sunnah yang sebenarnya bukan sekadar kamu mengetahui dan mempelajari memahami, tapi merasai. Contohnya kalau dalam syama'il kita mengaji akan sifat-sifat gaya-gaya Rasulullah berjalan, makan dan minum umpamanya, maka hendaklah apabila kita contohnya menghadapi hidangan makanan, kita mengingati cara baginda memakan makanan, keadaan baginda memakan makanan, dan kita rasakan sampai kita merasa seolah-olah kita duduk sehidangan dengan baginda SAW. Itu cara yang ditekankan oleh ulama-ulama yang menjalani perjalanan kerohanian, supaya tujuan dia kalbi kita sentiasa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia akan dapat satu sinaran nur madad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada seorang yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada selawatnya secara hudur ataupun dalam keadaan dilalai, melainkan percikan nur Rasulullah dia akan dapat. Percikan nur Rasulullah dia akan dapat bila dia berselawat kepada Nabi, apa bentuk selawat sekalipun. Lepas tu kita gunakan selawat, sama ada selawat berbagai jenis bentuk dia, yang penting kita gunakan selawat kaitan rohani dengan Rasulullah SAW. Salatul ishqin, selawat rasa rindu. Sebab kerinduan ini merupakan satu sir, rahsia yang boleh menyebabkan perubahan dalaman insan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita sebutkan beberapa sedikit ketinggian sempena menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah maklum kepada kita. Kedatangan baginda sebelum lahir telah disebut, ketiga menghadapi kelahiran telah diulas, menghadapi suasana sementara menjadi rasul panjang lebar dihurai dalam hadis-hadis sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan daripada Al-Quran, dan begitu jugalah sampai kepada hari ba'ats, itu al-yaumul ba'ats, dibangkitkan Nabi menjadi rasul dan seterusnya, menunjukkan satu insan yang tidak ada tandingan. Sebelumnya sudah disebut dalam kitab-kitab yang dahulu, sehingga menjadikan satu daripada teguran besar Allah Subhanahu wa taala di dalam utama dalam suratul Baqarah yang digelar dengan ahli kitab, ya'rifunahu kama
ya'rifuna abna'ahum, ya'rifunahu, mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, macam mana mereka mengenali akan anak-anak mereka. Ya, sebab apa? Sebab pengenalan Rasul adalah pengkhabaran daripada Allah Ta'ala. Pengenalan kita kepada anak ialah pengakuan dari isteri. Ya. Dan pernah berlaku isteri mengaku anak padahal itu bukan anak suami. Ya. Dia buat kerja tambahan mungkin. Pernah berlaku. Ya. Suami kulitnya cerah, isteri kulit cerah, tiba anak kulit lain. Jadi suami dia rasa sangsi, lalu dia membuat satu maknanya siasatan berlaku betul bahawa anak tu kan anak dia. Anak tu adalah perzinahan daripada isteri yang khianat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku benda itu. Sebab tu perkhabaran isteri. Adapun Rasul bukan perkhabaran insan. Ini perkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam kitab yang terdahulu. Ya, kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Bani Israel terlampau menginginkan di kalangan kaum mereka dilantik sebagai penutup segala rasul. Mereka menamakan hampir 10 orang anak-anak kelahiran mereka dengan nama Nabi akhir zaman. Harap-harap di kalangan Bani Israel itu munculnya Nabi akhir zaman. Betapa yakinnya dan betapa harapnya dan merasakan satu martabat tinggi Nabi penutup akhir zaman. Tapi bila keluar daripada bangsa Arab Quraisy, ini menguji mereka, sehingga mereka mengubah kedudukan yang ada dalam Taurat, ya, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa Nabi akhir zaman merupakan insan yang termulia, yang sangat hebat, lemah lisan untuk menghuraikan dan memberi sifatkan akan ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam Al-Quran secara ringkas disebutkan sempena pada malam ini ketinggian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang pertama tadi, di mana saya sebutkan bahawasanya satu kaitan Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran, dikaitkan ketaatan insan kepada Allah Ta'ala dengan memberikan ketaatan kepada baginda Rasulullah SAW. Ainut ta'ah li Rasulillah, ya, itulah kata ainut ta'ah lillah. Diri kita mentaati Rasulullah SAW, itulah diri kita mentaati Allah. Ya, Allah Ta'ala sebut sendiri dalam surah An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah, sesungguhnya dia mentaati akan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga diletakkan ketaatan kepada Rasulullah kepada Ta'ala itu diselarikan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang mempunyai sifat ilmu yang paling sempurna, ya, meletakkan keadaan begini, lalu dia memberikan kawalan rapi. Kepada insan yang dilantik khas menjadi Sayyidul Mursalin, penghulu kepada segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka diberikan satu kawalan hebat, satu pemeliharaan yang paling orang panggil paling rapi. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiku anil hawa, di mana baginda tidak berucap daripada selera nafsu, tidak. In huwa illa wahyun yuha, melainkan semua itu wahyu daripada Allah Ta'ala. Itulah satu pakaian khususiah yang diberikan kepada insan yang termulia, yang diberikan mandat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikaitkan ketaatan kepadanya berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kawalan rapi, sehingga ucapan yang keluar, wa ma yantiku anil hawa, setelah tidak bertutur mengikut hawa nafsunya, sebagaimana insan-insan yang tidak mendapat ismah. Ya, kita kan banyak kan bila bertutur macam-macam jadi.
yang menyeleweng, ada yang pertuturan perkataan yang tidak elok dan sebagainya mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Ada pun Rasul tidak. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada insan yang termulia, kepada Rasul yang begitu hebat, ialah pertuturan dia dikawal rapi, merupakan ialah wahyu daripada Allah Ta'ala. Adapun yang datang dalam kalbi insan, kalau Rasul dipanggil wahyu, kalau aulia dipanggil ilham rabbani. Kalau orang yang lalai dipanggil apa? Was daripada ialah syaitan dan walahan, dia membisikkan dalam kalbi insan tadi bisikan-bisikan yang tidak elok. Ada para rasul tidak. Sebab itu kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu proses yang sangat besar memberikan isyarat kerohanian, iaitu ketika Rasul diundang untuk kemuncak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam Isra wal Mi'raj, yang juga merupakan satu daripada mukjizat besar yang tidak pernah berlaku pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, sebagai satu makna kurniaan besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dilakukan isyarat kepada kita proses tasfiyah. Walaupun ia Rasul maksum lagi, namun ditunjukkan pembedahan, dibedah bagaimana nak berjalan menuju ke hadrat Allah Ta'ala mesti dalam keadaan bersih, dan dibedah, tasbih, takhliyah dan takhliyah, pembersihan dan pengisian disuruhkan dengan nur iman dan seterusnya. Barulah dijahit sebagaimana kita maklum, dipimpin dan mengalami suasana perjalanan berbagai-bagai, maknanya pemandangan yang ditajadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah kemuncaknya Rasul bertemu dengan Tuhan yang sifat secara yang layak, laisa kamisli syai'. Itu di antara kehebatan yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat mengecapi nikmat ini ialah dipanggil hadiyatuz ziarah. Hadiyatuz ziarah, hadiah bagi insan termulia yang diundang menziarahi Allah Ta'ala, itulah as-salah, sembayang. Sebab itu dinamakan sembayang ialah mi'rajul mu'min, mi'raj rohani seorang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua berkait dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak berlaku kepada nabi yang lain, yang menunjukkan betapa hebat, betapa agung besarnya taraf dan title Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara keseluruhannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan otoriti yang besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang didatangkan oleh Rasul, fakhuzu, menjadi kewajipan kamu mengambil dan mengamalkan. Dan apa sahaja yang ditegah oleh Rasul, fantahu, hendaklah kamu tertegah daripadanya. Sebab itu Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyebut bahawasanya ad-dinu syatran, fi'lun ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama tu dibagikan dua saja. Fi'lul ma'murat, pelaksanaan benda yang diarah. Siapa yang membawa arahan? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama diberikan satu ialah pelaksanaan yang disuruh, wa tarkil manhiyat, dan meninggal benda dilarang. Maka apa yang ada dalam disuruh dan dilarang, itu terpaksa kita mengambil kunci dia, iaitulah al-ilmu. Menuntut ilmu satu kewajipan yang amat besar, diletakkan taraf yang pertama, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu menjadi imam kepada amal, dan amal itu menjadi iaitulah tabi' pengikut. Kalau kita bersembahyang berjamaah, dia ada dua kategori, imam dan makmum. Innama ju'ilal imam liyutamma, dijadikan imam untuk diikut, bukan dipotong maknanya. Maka kalau imam kita dalam ketika kita di dunia, siapa imam kita? Al-Quranul Karim. Sebab tu bila kita talqinkan, dalam talqin kalau kita tengok tuan-tuan, persoalan akidah saja di situ. Mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya kam arkanus salah, berapa rukun sembahyang. Dia tak tanya berapa rukun haji ke, rukun puasa tak. Siapa Tuhan kamu?
Maknanya soalan yang besar, mengenali akan Allah Ta'ala bil ilm, dengan ilmu. Kemudian ditanya kita, wa ma imamuka, siapa imam kamu? Tak jawab imam kita simpulan tak. Al-Quranu imami, Quran itu imam. Mana menjadi kewajipan kepada kita meletakkan Quran itu di hadapan dia. Inilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disuruh dalam Quran, dalam hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan satu otoriti, mandat yang besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut maulid Rasul. Itulah apa saja yang didatangkan oleh Rasul hendaklah kamu terima, dan apa saja yang dilarang hendaklah kamu tinggal. Sebab kejayaan insan di dunia, lebih lagi di akhirat, dia bergantung di situ, ittiba akan baginda, mengikut akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perkara yang besar berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sempena kita menyambut kelahiran baginda yang amat mulia, iaitu satu perkara yang mana suasana ini disebut oleh Allah Ta'ala di akhirat, yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari yang yafirru, larilah, al-mar'u, seseorang, daripada saudara yang terdekat. Dan suasana yang sangat dahsyat, bila gambaran julangan neraka yang sangat dahsyat menyebabkan ketika itu manusia tidak lagi menghiraukan orang lain. Disebut hari itu yaumut tunza'ur ra'fah, hari yang ditarik perasaan kasihan belas, cintanya ayah kepada ibu bapa dia, kepada anak dia, cinta ayah kepada anak, kepada bapa, semua datang angkat tuan. Sebab masing-masing nak melepaskan diri dia, suasana yang tak boleh digambarkan. Disebut oleh Al-Quran yauma yafirru mar'u min akhi, hari yang mana larilah seseorang daripada orang terdekat dia. Isteri tak menghilalkan suami, walaupun satu ketika di dunia dia tidur setempat tidur, isteri begitu juga. Maka Allah Ta'ala datangkan satu contoh yang sangat mengerikan. Seseorang tu ditimbang amalan dia, maka hanya tak cukup satu je tuan, satu je pahala. Mana satu ni kalau dia dapat pahala ke syurga, sikit je lagi dia nak. Sengaja Tuhan jadikan kisah tu, maka kalau ikut prosedur dia, neraka dah tempat dia kan. Sebab amalan kejahatan tu berat sikit, walaupun sikit. Maka dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan suruh dia cari. Tuhan izinkan dia cari. Carilah anak dia, ibu dia, bapa dia, suami dia, semua sekali. Tak ada seorang pun yang mengizinkan amal untuk diberikan. Pahala tu satu pun tak beri. Tak beri. Dahsyat tak dahsyat hari itu. Akhirnya dia menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perasaan yang terlalu gerun. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan malaikat ambil tangan orang ni dan masukkan dia ke dalam syurga dengan kasih sayang aku. Maka menjadi kewajipan kita mencari kasih sayang Allah. Di mana ada tak kasih sayang Allah? Mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut Rasulullah SAW, kita dapat kasih sayang Tuhan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kamu kasih pada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikut oleh sekalian kamu akan daku. Man siapa yang mengikut akan Rasulullah SAW, bermakna dia akan mendapat kasih sayang Allah yang menyebab dia akan selamat di satu esok. Jawab dia, yuhibbukumullah, mengasih akan kamu oleh Allah Ta'ala, wa yaghfir lakum zunubakum. Mengikut Rasulullah SAW menyebabkan kita mendapat cinta dan kasih sayang Allah yang melepaskan dari azab yang maha dahsyat di akhirat. Wa yaghfir lakum zunubakum, dan dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Itu ketinggian martabat Rasulullah yang sangat dahsyat. Sebab itu satu perkara, satu doa yang sangat hebat diberikan bagi tiap-tiap Rasul, dan semua Rasul telah mengguna pakaikan doa ini di atas dunia kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah tak guna, dia nak simpan untuk umat dia. Masya Allah. Itu maknanya apa? Kehebatan kasih sayang baginda kepada umat, disimpan.
Sebab tu ketiga baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat besok, satu nabi demi satu nabi, ahli mahsyar mencari selama seseorang tu 1000 tahun. 1000 tahun cari Nabi Adam, baru jumpa. Bila jumpa Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, aku dengan diriku, aku tak sanggup nak tolong kau. Pusing lagi tuan, cari Nabi lain. Dah makan berapa ribu tahun tuan, nak sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Bila sampai kepada baginda SAW, apa yang berlaku? Rasulullah terus sujud. Bila Rasulullah SAW sujud, maka telah menyatakan, irfa' ra'sak sal nuqta washfa' tushaffa'. Angkat kepala kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sal nuqta, mintalah, aku akan perkenankan. Washfa' tushaffa', dan sila beri syafaat, aku izinkan. Itulah kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita mengikutinya dengan sesungguh-sungguhnya, zahir dan batin kita. Sebab Rasulullah memegang tali segala-galanya. Dia wakilkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda. Dia berikan mandat besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan cinta kepada Ta'ala, dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya apa? Kehebatan. Sebab tu kita banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Rahsia sir qalbi kita biar ada kuat mahabbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membawa kepada rahsia kalbi kita akan mudah, ringan, nikmat, lazat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita maklum, ayat yang masyhur dalam menyambut peristiwa berkaitan dengan baginda ialah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada batang tubuh Rasulullah SAW tu uswah, ikutan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wa yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan Allah Ta'ala, keampunan Tuhan, kasih sayang Tuhan, keselamatan rahmat Tuhan, dan beriman dengan akhirat. Ada apa? Pada tubuh, batang tubuh Rasulullah, uswah, ikutan yang terbaik. Betullah mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW merupakan satu perkara yang amat besar. Mendekatkan dengan mana? Mengenali dia melalui sirah nabawiyah, ya, mengetahui akan perjalanan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat dahsyat. Dan Allah, kalau kita baca sirah tuan-tuan, masya-Allah, kalau tak terketuk juga hati tak tahu tuan-tuan. Baginda Rasulullah SAW pernah terbit bulan, tenggelam balik, terbit balik, tenggelam balik selama 3 bulan. Di rumah Rasulullah SAW tidak ada melainkan al-aswadan, 2 benda yang hitam, al-ma' wa tamar. 3 bulan Rasulullah makan air dengan tamar. Itu macam kan, kalau lagi sedap dia nak jadi makan, kan? Tak cukup dekat rumah, pergi isteri masak apa panggil, asam pedas pun dia pergi pahit Jawa, kan? Kecil hati kawan. Ya, lagi sedap kita nak ikut Rasulullah. Cuba kita test sekali, kan, ya? Kita buat 3 bulan, kita makan tamar dengan air, try buat. Apa rasa? Dia akan memberi cetusan kalbi, kan, kuat dalam. Kita nak kontak kalbi, kan, kita tak nak zahir dia, kalbi dia ada dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi kita buat, kita boleh kalau tak boleh nak makan macam-macam, sengaja kita buat. Ya, kita makan 3 bulan, kita makan air dengan tamar, kan? Macam mana rasa dia? Dia mesti ada, kan, connect hati kita dengan Rasulullah atau kan ada? Confirm dia akan ada, kan? Ya, cetusan rindu tu ada, perasaan akan dibuka oleh Allah Ta'ala, nur. Nah, itu rahsia, kan? Padahal Rasulullah kalau nak lebih kaya daripada kita, Bukit Uhud menawarkan kepada baginda dengan izin Allah menjelma terus bertukar jadi emas. Bukan Bukit Uhud yang ada sekarang ni, dah ditarah, kan? Bukit Uhud dulu lagi tinggi. Mana kalau ditap sekali arung dengan izin Tuhan, paling kaya dalam dunia, kalah Soros. Ya, tapi Rasulullah kata bukan aku diutus untuk itu. Itu kita nak tahu makna motif, yang mana petunjuk yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, bukan kiblat kita kepada makhluk, tidak. Kiblat kita terus kepada Allah SWT. Dia pada batang tu Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Ya, kalau tidak sampai haiwan pun memberi penghormatan, makhluk yang lain memberi penghormatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat daripada
At-Tirmizi, di mana baginda berjalan bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat alim di kalangan sahabat, ialah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika berjalan bertembung dengan seorang badui. Ya, bila bertembung tadi Rasulullah bertanya, ke mana kamu nak pergi? Dia pun ceritalah. Rasulullah kata, mau tak kamu aku berikan satu benda yang baik kepada kamu? Dia kata, apa ia? Dia kata, bahawa kau beriman dengan Allah dan kamu beriman dengan aku sebagai utusan. Itu benda besar kan? Dia kata, apa penyaksiannya? Rasulullah menyatakan, tu pokok tu penyaksian dia. Akhirnya pokok tu sujud kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda penyaksian dia. Ya, lalu orang tu pun terus mengucap 2 kalimah syahadat, dan dia akan ikrar pergi balik kampung dia dan akan mendakwah. Kalau tak dia tak mengikut, kami akan balik mengikut kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pokok tu sujud. Satu ketiga, satu unta yang sangat liar, ya, menyebabkan sukar bagi tuan dia nak menguruskan mencari nafkah dari mengambil barang-barang perniagaan dia. Dia mengadu hal kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Darah selaju ajak pergi di mana kebun tempat unta tu. Bila pergi dia orang semua, makna kalau kita tegah jangan pergi Rasulullah, bahaya tu. Memang garang semua unta tu. Bila Rasulullah dekat, unta tu terus dekat dengan Nabi sejinak-jinak, ya, dan sujud kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan dia kata, Masya Allah, unta yang tidak berakal sujud kepadamu ya Rasulullah. Kalau begitu aku nak sujud padamu. Rasul kata, jangan. Kita tak dibenar dan aku tidak mengajar makhluk sujud kepada makhluk. Ya, kalau makhluk boleh sujud pada makhluk, nascaya aku suruh isteri sujud pada suami. Kalau makhluk boleh sujud kepada makhluk, nascaya aku suruh isteri sujud pada suami. Sebab hak isteri pada suami terlampau besar. Kalau sekiranya batang tubuh suami itu penuh dengan nanah-nanah yang menjijikkan, isteri tadi jilat dengan lidah dia membersihkan nanah sampai bersih, tidak tertunai lagi hak dia dengan suami, kata Nabi SAW. Besar tuan-tuan ni. Sebab isteri jaga jangan dengan suami. Ya, hak dia besar tu. Sebab tu perempuan nak masuk syurga dia senang dan, ya, apabila dia sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia berpuasa Ramadan, dia mentaati Allah dan suami dia, pakat dakhalul jannah, masuk syurga. Senang. Dia tak banyak, suami banyak urusan, nak jaga urusan macam-macam. Tapi kadang sini yang sangkut. Ya, itu maknanya apa? Unta tu sujud, Masya Allah. Dan satu kisah yang besar lagi, Bani Salim. Bani Salim, seorang di kalangan dia tadi pergi mencari apa panggil binatang kecil, daun. Orang Melayu suka makan daun, dia awak pasir. Dia cari banyak dapatkan. Sekali dia tengok Rasulullah sedang memberi tazkirah. Memberi maknanya pengajaran kuliah dengan sahabat. Dia pun cuit di kalangan sahabat tu, siapa tu dia? Dia kata, inilah Nabi akhir zaman. Rasulullah kata. Dia kata, itulah orang yang paling aku benci, dia kata. Ya. Dia kata, itulah orang yang paling aku benci. Kata apa? Orang tu. Tiba-tiba dia pun mendekati. Akhirnya ringkas cerita, dia tanya, apa tanda yang kau ni Rasul? Ya, dia kata, hey Muhammad, apa tanda kamu Rasul? Dia kata, biawak yang ada dalam karung engkau tu tanda dia. Ya, kau buka kan. Bila dibuka aja, biawak tu bangun berucap kan. Mengucap kalimah syahadat dan bersaksian sesungguhnya engkaulah Rasulullah. Ya, engkaulah Rasulullah, berjayalah, selamatlah orang yang mengerti engkau ya Rasulullah. Dia dengar tu terus dia mengucap kan. Tu kau. Dia mengucap dan kata, engkaulah orang yang paling aku kasih sekarang. 360 darjah bersikap. Dia pecut kuda dia, terus dia pergi. Balik kepada kumpulan Bani Salim untuk mencampaikan kisah ni. Nak menarik supaya maknanya orang kat taman itu masuk Islam. Ya. Tengah perjalanan, angkatan lebih kurang 1000 orang Bani Salim, ya, menghala nak melakukan serangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar kisah ni, dia bawa menghadap Rasulullah, habis semua. Satu taman masuk Islam. Itu maknanya cerita-cerita yang kita tengok betapa hebatnya, ya, dalam urusan siri perjuangan Rasulullah SAW mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, daripada menyembah makhluk kepada menyembah kepada Tuhan yang sebenarnya.
Maka itu kita tengok betapa hebatnya kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan begitu hebat, Nabi tidak meletakkan itu sebagai perkara yang besar dalam kehidupan dia. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi satu uswah. Maka bagaimana kita nak menjadikan baginda sebagai ikutan? Maka wajiblah bagi kita mendalami sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sepatutnya kat rumah kita ada buku sirah tuan ni. Kita beli buku sirah Nabawi kan letak atas meja gitu. Ya, kita tengok anak-anak kita baca. Bagi tawar kat dia. Siapa habis baca, bapak upah dia 100. Oh, ramai baca. Kan? Itu cara kita bagi minat pada anak-anak. Biar dia lebih kenal Rasulullah SAW. Ya, buku banyak ada tulisan, ramai ulama-ulama tulis kan. Kita letaklah. Kita offer anak-anak kita. Siapa habis baca ni ayah upah dia. Oh, berebut dia baca. Supaya apa? Masuk dalam minda tadi. Dia mengenal siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buku kartun letak macam-macam dah. Kepala pun macam kartun dah. Ya, letakkan insan termulia, bagi pengenalan dan kehampiran diri kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan besar. Oleh kerana insan, al-insanu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia selama nama dia manusia, selain daripada nabi dan rasul, dia tak sunyi daripada salah dan silap. Wali besar mana pun dia ada tersilap, cuma silapan dia itu bukan pakaian dia. Terkena sikit dia basuh cepat. Dia naik peringkat mahfuz, bawah daripada maksum mahfuz. Jadi oleh kerana itu Rasulullah SAW diletakkan oleh Allah Ta'ala sebagai kemuliaan yang besar. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa in tanaza'tum, jika berlaku intiza', perbalahan. Jadi insan kan, manusia kadang-kadang dia bergalah, kadang-kadang dia bergaduh, kadang-kadang dia bermasalah. Jadi jalan mana nak selesai? Allah Ta'ala letakkan Rasul di antara. Ruddu ila Allah, kembali pada Allah, ayat Quran. War Rasul ay ahadits as-sahihah, kembali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu tunjuk martabat tingginya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata innaka la tahdi ila siratal mustaqim siratillah. Sesungguhnya engkau lah yang memberi petunjuk sebenarnya kepada jalan yang lurus, iaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sedikit sebaringkas pengenalan yang tersebut, dan banyak lagi Al-Quran menerangkan kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk dipanggil afdalul makhluqat indal itlaq. Makhluk yang paling afdal indal itlaq, ay bila qaidin. Manusia ni jadi baik kena kait, kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang sebaliknya. Rasul tidak, mutlak dia dipelihara suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah manusia yang mengikut yang akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka cara untuk mengikut dia antara dia ialah kita banyak berselawat kepada baginda, banyakkan selawat dengan salatun ishq, selawat kerinduan qalbi kita dengan baginda. Mudah-mudahan pancaran nur semakin terang dalam qalbi kita, insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selawat sikit ini. Sama-sama kita selawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam